hari ini cikgu nak ajar tentang tajuk set. Okey, dalam tajuk set ada 4 simbol yang perlu murid tahu. Yang pertama adalah set semesta. Simbol bagi set semesta adalah yang ni. Okey, yang kedua adalah kesatuan. Dalam bahasa Inggerisnya adalah union. Simbol bagi kesatuan adalah huruf U. Bentuknya macam huruf U. Yang ketiga adalah persilangan. Bentuknya seperti U terbalik. Dan yang keempat adalah set pelengkap. Okey, bagi contoh set pelengkap, jika diberi set A, maka set pelengkap bagi set A adalah A prime. Jika diberi set B, maka set pelengkap bagi set B adalah B prime. So ada 4 simbol yang penting bagi tajuk set, iaitu set semesta, kesatuan, union, persilangan, intersection, dan yang keempat adalah set pelengkap. Hai. Okey, so kita sambung dengan contoh. Okey, tengok contoh yang pertama. Lorekkan set A. So jawapannya kita lorek set A. Set A berada dalam set semesta. So kita soalan minta set A saja. So kita lorekkan set A. Okey. Untuk kaedah melorek, pastikan murid jangan bazirkan masa anda untuk mewarna semua set A ni. So jangan bazirkan masa anda untuk lorekkan set A tu. So jawapan hanya perlu dalam bentuk macam ni sahaja. Yang kedua, selain daripada warnakan set A, jangan lorek lebih daripada kawasan. Jangan semangat sangat lorek kawasan yang bukan yang diminta. Okay, so untuk dapat 1 markah macam ni saja. So akan dapat 1 markah. Okay, contoh yang kedua, lorekkan set pelengkap A. Okay, apa maksud set pelengkap A? A prime ialah A pelengkap, iaitu selain daripada set A. Okay, kalau A yang ni, okay, kalau bukan A maksudnya di luar. Okay, so yang ni adalah A pelengkap selain daripada A. So apa yang membezakan dua soalan ini? Kalau set A, kita lorek set A. Okay. Kalau A prime, iaitu set pelengkap A, kita lorek selain daripada A. Okay, so jelas. Yang ni adalah set A, yang ni adalah set A pelengkap. Okay, next kita sambung untuk contoh soalan bagi kesatuan. Okay, soalan yang pertama dan yang kedua arahannya adalah lorekkan P kesatuan Q. Okay, so untuk soalan yang pertama, P kesatuan Q. Kesatuan maksudnya kita lorek semua. P lorek semua, Q lorek semua. So ni jawapan dia, P kesatuan Q. Okay, soalan yang kedua ada 3 set. Set P, set Q dan set R. Arahannya juga sama, P kesatuan Q. P kesatuan Q maksudnya kita lorek semua P, kita lorek semua Q. Kenapa kita tak lorek R? Sebab dalam soalan hanya minta P kesatuan Q. So kesimpulannya, apa maksud kesatuan? Simbol kesatuan adalah yang ni. Lorek semua. P lorek semua, Q lorek semua. Sama juga dengan soalan yang ni, P lorek semua, Q lorek semua. R tak lorek sebab dalam soalan hanya minta P kesatuan Q. Okay, hai. Kita sambung untuk contoh persilangan. Okey, so kita ada 2 soalan di sini. Kita tengok soalan yang pertama. Arahannya adalah lorekkan A persilangan B. So tengok daripada gambar rajah, kita ada set A, kita ada set B. So kat mana kawasan tu bersilang? Jawapan akhirnya adalah di sini. A dan B, kawasan bersilang adalah di tengah. Okey, so untuk soalan yang kedua, kita ada set A, kita ada set B. So daripada pemerhatian kita, kita tak nampak pun di mana set A dan set B
bersilang. Jika tak ada kawasan yang bersilang, jangan tulis tak ada ataupun jangan estimate soalan tu salah. So jawapannya adalah set kosong. So murid mesti tulis set kosong atau menggunakan simbol set kosong, iaitu yang ni, ataupun simbol bracket. Saya ulang, murid boleh tulis set kosong tulis atau menggunakan simbol. Ada simbol yang bulat ni ataupun simbol bracket. Okey, seterusnya adalah cikgu nak terangkan tentang subset. Simbol bagi subset adalah C panjang ni. Okey, C panjang ni adalah simbol subset. Okey, so tengok contoh yang pertama. Okey, B subset A. B subset A, nak hafal dia ataupun kita nak faham, maksudnya B ada dalam A. B ada di dalam A. Set B ada dalam set A. Okey, contoh yang kedua pun sama. B subset A, set B berada di dalam set A. Okey, kalau contoh yang lain, contohnya soalan minta P subset Q. Okey, P subset Q maksudnya buat Q besar-besar, ni Q, P berada di dalam dia. Ni maksudnya P subset Q. So cara nak hafal dia, B berada dalam A. Kalau B subset A, P subset Q maksudnya P berada di dalam Q. Okey, seterusnya cikgu nak ajar kaedah lorek kawasan. Okey, contoh soalan, lorekkan P persilangan Q kesatuan R. Jika dalam soalan tidak melibatkan bracket iaitu kurungan, kita mesti mula daripada depan. Okey, so kita buat P persilangan Q terlebih dahulu. Okey, so untuk kaedah kawasan, kita labelkan kawasan 1, kawasan 2, kawasan 3, kawasan 4, kawasan 5. Okey, kemudian kita tulis set semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Set semesta kat sini maksud dia kita tulis semua kawasan. Okay, kemudian kita tulis P sebab soalan minta P persilangan Q. So dalam set P ada kawasan 1, kawasan 2 dan kawasan 3. So kita tulis 1, 2, 3. Okey, so untuk set Q pula, dalam set Q ada nombor 3, ada nombor 4. 3, 4. Kemudian kita selesaikan yang hijau ni dulu. Hijau ni P persilangan Q. Okey, daripada pemerhatian kita, P dan Q bersilang di nombor 3. Tu kalau melalui pemerhatian. Kalau kita tengok daripada kat sini, P nombor dia adalah 1, 2, 3. Q adalah nombor 3, 4 dan nombor yang sama adalah nombor 3. Okay, so jawapan dia adalah 3. Okay, so sekarang kita dah buat P persilangan Q kesatuan R. Okay, P persilangan Q kita dah dapat. Jawapannya adalah 3. So 3 kesatuan R. Okay, kesatuan maksudnya semua. So 3 dan R lorek semua. Okay, so R awak ada nombornya adalah 2, ada 5. So 2, 5. So jawapan akhir kita nak lorek adalah 2, 3, 2 dan 5. Okay, so cikgu terangkan sekali lagi. Kalau soalan tak ada bracket, yang ni tak ada bracket, so kita mula daripada depan. Okay, yang pertama kita labelkan kawasan. Labelkan kawasan dulu. Yang ni 1, yang ni 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tulis set semesta.
oleh set semesta. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kawasan. Okay, so kita mula daripada depan. So P adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Q adalah 3, 4. Q 3, 4. So P persilangan Q maksudnya P dengan Q nombor yang sama adalah 3. So dapat 3. Kemudian kita tulis balik soalan. P persilangan Q kesatuan R. P dan Q kita dah dapat jawapannya adalah 3. So R, kita punya R adalah 25. So 3 kesatuan 25 maksudnya 3, 2, 5. So kena ingatlah kesatuan maksudnya adalah lorek semua. So tulis balik 3, 2, 5. So jawapan akhirnya adalah 3, kawasan 2 dan kawasan 5. Okey, so ini adalah contoh yang terakhir yang melibatkan bracket. Kita menggunakan kaedah kawasan. Okey, soalan P persilangan dalam bracket Q kesatuan R. Okey, yang pertama kita labelkan kawasan dulu. 4, 5, 6. Okey, set semesta kita label, kita tulis semua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam set P ada nombor 2 dan 3. Dalam set Q ada 3, 4, 5. Dalam set R ada 5, ada 6. Okay, so soalan adalah P persilangan Q kesatuan R. Okay, kita kena buat dalam bracket terlebih dahulu. Okay, Q kesatuan R. Okay, Q adalah 3, 4, 5. R adalah 5, 6. Apa maksud kesatuan? Adalah kita tulis semua ataupun lorek semua. So 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5. 5 dua kali. So jangan tulis dua kali lah. So kita hanya tulis 3, 4, 5, 6. Okay, kemudian kita dah dapat untuk jawapan yang ni 3, 4, 5, 6. So P persilangan 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 ni adalah jawapan bagian dalam bracket. So P kamu adalah 2, 3. Apa maksud persilangan? Persilangan adalah nombor yang sama. So 2, 3, 3, 4, 5, 6. So nombor yang sama adalah nombor 3. So jawapan akhir adalah 3. 3 di kawasan. So jangan tulis 3 lah. Kita lorekkan pada kawasan 3. So saya remind kat sini. Yang pertama kamu kena labelkan kawasan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tulis nombor pada setiap kawasan. Yang pertama set semesta, yang kedua P, Q dan R. Kemudian kita selesaikan yang dalam bracket terlebih dahulu. So contohnya yang ni Q kesatuan R. Kesatuan maksudnya kita tulis semua. Kesatuan adalah semua. Kesatuan adalah semua. Okay, kemudian yang ni adalah persilangan. Persilangan kita tulis yang sama sahaja. Contohnya yang ni 2, 3, 3, 4, 5, 6. So nombor yang sama adalah 3. So kawasan yang berlorek adalah kawasan nombor 3 sahaja.